Penularan pandemik ini turut memberi impak kepada ekonomi global pada tahun 2020 dengan penguncupan pada kadar 3.2% berbanding pertumbuhan 2.8% pada tahun 2019. Semua sektor mengalami kesan yang ketara, terutama perkhidmatan berkaitan pelancongan dan penerbangan. Ini menyebabkan peningkatan kadar pengangguran dan kemiskinan global. Bank Dunia menganggarkan berlaku peningkatan penduduk miskin tegar dunia dengan jumlah tambahan seramai 97 juta orang pada tahun 2020. Malaysia juga tidak terkecuali menerima kesan pandemik ini, mengimbas pencapaian dalam tempoh RMK 11 iaitu 2016 hingga 2020. Keluaran dalam negara kasar atau KDNK berkembang pada kadar purata 2.7% tahun, kurang daripada sasaran asal. Ini disebabkan penguncupan ketara sebanyak 5.6% pada tahun 2020, meskipun negara mencapai pertumbuhan lebih tinggi sebanyak 4.9% tahun dalam tempoh 4 tahun pertama RMK 11. Pendapatan negara kasar atau PNK per kapita mencapai RM42,500 atau $10,100 Amerika pada tahun 2020. Nilai ini adalah 20% lebih rendah daripada ambang pendapatan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Dalam RMK ke-11, kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM248.5 bilion untuk tujuan pembangunan. Ini merangkumi perbelanjaan untuk sektor ekonomi sebanyak 58%, sosial 26%, keselamatan dan pertahanan 11% dan pentadbiran am 5%. Bagi sektor ekonomi, perbelanjaan terbesar adalah untuk penyediaan infrastruktur dan utiliti asas. Daripada perbelanjaan ini, sebanyak 46% diagihkan kepada 6 negeri yang memerlukan lebih tumpuan, iaitu Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu. Pandemik COVID-19 juga telah menjejaskan kedudukan keuangan negara. Pada tahun 2020, defisit fiskal melebar kepada 6.2% daripada KDNK. Jumlah hutang statutory kerajaan persekutuan berada pada tahap 57.9% pada KDNK. Saya sedar keluarga Malaysia meletakkan harapan yang tinggi kepada kerajaan untuk menangani krisis kesihatan dan ekonomi. Kerajaan banyak menerima cadangan daripada orang ramai, rakan-rakan yang berhormat ahli-ahli parlimen dan kerajaan negeri. Namun oleh kerana keperluan yang amat besar untuk melindungi nyawa dan kehidupan, pada tahun 2020 dan 2021, ruang bagi melaksanakan projek pembangunan adalah amat terhad. Keadaan ini dijangka berterusan sehingga tahun hadapan. Oleh itu, peruntukan pembangunan kerajaan lebih ditumpukan kepada projek sambungan. InsyaAllah, kita menjangkakan kedudukan keuangan kerajaan akan bertambah baik pada tahun 2023 apabila ekonomi semakin kukuh. Kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM400 bilion untuk membiayai projek sambungan dan projek baru di bawah RMK 12. Kita harus yakin seperti dalam surah Al-Insyirah ayat 5, sesungguhnya sesudah kesulitan itu
ada kemudahan.